pertama ialah hadis Malik Ibn Huwairith, di mana Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana dia telah menunjukkan kepada orang ramai bagaimana cara Nabi SAW menunaikan salat. Cumanya saya nak ambil potongan yang ditunjuk yang disebut dalam hadis Malik bin Huwairith itu, iaitu dia sebut wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhada fi raka'atil ula. Adalah Nabi SAW itu wa kana yajlis, baginda itu duduk idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, apabila dia angkat kepalanya daripada sujud, qabla an yanhada fi raka'atil ula, sebelum baginda bangkit kepada rakaat yang pertama. Maksud pada rakaat yang pada rakaat yang pertama. Maksud pada rakaat yang pertama tu kita tidak ada tasyahud, melainkan kita solat witir lah. Tapi dia cerita pada solat umum ni, selepas daripada sujud, sebelum berdiri untuk pergi kepada rakaat yang kedua lah, baginda SAW akan dia kata yajlis, baginda akan duduk. Duduk itu kita namakan dengan jirsah istirahah. Kita duduk sekejap, istirahat. Para ulama berbeza pendapat tentang masalah sujud, tentang masalah duduk sebentar ataupun istirahat sebelum kita terus bangun kepada rakaat yang berikut. Yang ni kita bangkit, kita angkat kepala daripada sujud, kemudian kita duduk sekejap, terus barulah kita berdiri. Apa hukum duduk yang sekejap itu? Seperti yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik Ibn Huwairith ini. Dalam kalangan para ulama, mereka menyebut mustahab, yakni benda ni adalah sunat. Kita dapat pahala jika kita duduk sekejap sebelum kita bangun kepada rakaat yang kedua. Kita duduk sekejap, lepas tu baru kita bangun. Kita angkat kepala kita sekejap, duduk, kemudian kita bangun. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan tidak mustahab, tak sunat, kerana tak ada sebut pun. Malik sebut, yang lain tu tak ada sebut. Kalangan mereka kata yang Nabi duduk tu sebab dia kerana nak ambil rehat, kerana apabila orang tu dah tua ataupun dia gemuk, dia macam kalau nak bangun terus dia tak mampu, maka dia duduk sekejap. Apapun Malik Ibn Huwairith ini dan juga riwayat daripada Al-Imam Syafi'i dan selain daripadanya, mereka berpendapat bahawasanya mustahab untuk kita duduk sekejap, yang dinamakan dengan jilsah istirahah. Kita duduk rehat sekejap sebelum kita bangkit kepada rakaat yang berikutnya. Kalau rakaat itu ada tasyahud awal, tak timbul lah, kita memang duduk. Tapi maksudnya sebelum kita ada rakaat yang tidak ada tasyahud. Jadi kita bangkit dari angkat kepala daripada sujud, kita duduk sekejap dan kita berdiri, mustahab di dalam pendapat ramai di kalangan ulama berdasarkan hadis Malik Ibn Huwairith ini. Maka boleh kita amalkan. Cuma kita takbir Allahu Akbar, tapi dia tak dua takbir lah, bukan Allahu Akbar satu duduk istirahat, atau Allahu Akbar sekali lagi. Tak, dia satu takbir saja di dalam pergerakan itu, pergerakan intiqalat itu, intiqalat. Okey. Itu satu hadis yang boleh kita amalkan, iaitu kita duduk sekejap. Walaupun sebahagian orang dia duduk, sebahagian orang dia bangun terus. Tapi oleh kerana ada hadis ni, mudah-mudahan dapat pahala dalam meniru hal ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berikutnya ialah hadis Malik bin Abdullah. Hadis Abdullah bin Malik. Hadis Abdullah bin Malik. Hadis Abdullah bin Malik diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Cerita tentang macam mana Nabi SAW ni sujud. Kata Abdullah bin Malik, Nabi SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi
hatta yabdu bayadu ibtayhi. Nabi SAW idza shalla farraja baina yadayhi. Nabi SAW apabila sembahyang, dia di sujud ni, dia renggangkan ni dua tangan dia ni masa sujud. Hatta yabdu bayadu ibtayhi, sampai nampak putih sini. Ini dia bayad tu, bayad ibtai ni sinilah, kerana dia tak kena matahari kan. Bukan Nabi tak pakai baju, tapi maksudnya sampai nampak bahagian inilah. Nabi SAW bila sujud, artinya baginda renggangkan kawasan ni, baginda renggangkan kawasan. Bukan sujud kepit macam setengah orang ni, Nabi dia renggangkan. Maka disunatkan kita apabila sujud kita renggangkan, melainkan jika kita sembahyang berjemaah, orang ramai, so kita kalau buka macam tu tertolak orang sebelah, yang itu tak perlulah macam itu. Tetapi jika kita solat bersendirian, kita ada ruang, tambah sekarang masa musim ni kita tak rapatkan saf nak mengelakkan jangkitan, maka kita boleh merenggangkan farraja baina yadayhi, macam yang Nabi sebut dan Nabi buat, iaitu merenggangkan antara dua tangan kita ni hatta yabdu bayadu ibtai, sehingga nampak putih sini Tapi kita pakai baju lah kan, kita renggangkan. Ini disunnahkan di dalam sifat sujud bagi mereka yang boleh buat, terutama bila sembahyang seorang ataupun sendirian ataupun ruang tu ada. Tapi kalau sembahyang jemaah dia ada ruang, tapi kita tak payahlah kita buka sehingga ganggu orang sebelah. Cumanya para fuqaha, ramai di kalangan fuqaha ni dia kata ini khas untuk lelaki. Kalau wanita di khalayak ramai jangan buka sampai macam ni. Pada mereka untuk mengelakkan daripada terdedahnya anggota wanita yang tak elok. Ini bergantung pada keadaan wanita tu lah. Kalau dia sembahyang seorang, dia sendirian, dia ikut cara Nabi buat. Ataupun kalau sekiranya dia pakai pakaian yang mana kalau dia buka pun tak nampak, maka itu tak timbul apa yang dibimbangi oleh para fuqaha itu. Okey. Kita ada dua hadis ya pagi ni. Terima kasih. Ada soalan lain? Tadi saya dah jawab pasal perempuan penggang kata tu. Memang yang disebut oleh Ibn Daqiq Al-Aid, disebut oleh Ibn Qudamah, dia kata al-fuqaha khassasu bir rijal. Fuqaha telah mengkhaskan hal ini dengan rijal, dengan lelaki. Tapi kerana mereka nak elakkan hal yang saya sebut tadi. Okey, bolehkah kita ikut pendapat mana-mana mazhab? Kita boleh ikut pendapat mana-mana mazhab selagi mana dia mazhab itu ada dalil dan nas yang kita, melainkan kita ni masa lahir tu dia dah keluar ada sertifikat dia tulis itu, awak tidak boleh keluar daripada mazhab A atau mazhab Hanafi, awak tak boleh keluar daripada mazhab Syafi'i. Islam awak hanyalah satu mazhab. Kalau dia tulis begitu salah, tak boleh lah. Tapi kalau dia tak tulis begitu, dalam tabiat amalan, selagi mana di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan berdasarkan kepada dalil, maka tidak timbul masalah dalam hal yang seperti ini. Okey, bab sujud tilawah dan seumpamanya kita akan datang babnya nanti dan kita akan bahaskan lebih terperinci insya-Allah. Atlet wanita memang patut berpakaian sopan, dan itu sebenarnya kita tak, bukan soal atlet saja, kerajaan juga kena prihatin patutnya. Kerajaan kena mengambil langkah-langkah. Ya, saya tahu di badan-badan sukan ni mereka ada peraturan-peraturan mereka. Hatta dalam pertandingan macam Olimpik, badan-badan sukan bagi sukan-sukan, setiap sukan tu berkuasa. Pun begitu, kita berhak untuk menyatakan pandangan kita dan pilihan-pilihan kita dalam ruang yang boleh kita lakukan. Ya.
Okey. Tapi ya, kalau kita tahu bahawasanya apa nama negara kita ni, pentadbiran dia sekarang ni macam tidak dapat fokus kerana macam-macam hal. Mungkin tak banyak hal-hal yang seperti itu gagal untuk diberikan perhatian yang terbaik kerana keadaan. Bacaan pujian kepada Allah sebelum doa itu kita tengok siri-siri yang telah lepas, yang telah kita bahaskan. Okey, terima kasih banyak. Jika tak ada soalan, insya-Allah duduk sekejap tu ada bacaan tak? Duduk sekejap tu tak ada bacaan. Istirahat tak ada bacaan. Hanya takbir untuk pemindahan saja. Ya. Makmum habiskan Fatihah jika sekiranya dia solat di belakang imam. Tengok, jika sekiranya imam membaca bacaan yang kuat, makmum ada pilihan sama ada mendengar ataupun membaca Fatihah. Dua mazhab dalam hal itu.